Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan antara pihak sekolah dan juga ibu bapa bagi makluman dan arahan yang berkaitan dengan pembukaan sekolah pada 1 hari bulan Mac 2021 dan juga 8 hari bulan Mac 2021 yang akan diadakan secara bersemuka. Untuk itu, saya bagi pihak sekolah kebangsaan dan Padang Kota ingin memberikan sedikit panduan dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan SOP yang telah ditetapkan kepada semua ibu bapa dan juga anak-anak sekolah. Jadi pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar, kepada semua pelajar Sekolah Kebangsaan Padang Kota tahun prasekolah, tahun 1 dan tahun 2 yang akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada 1 hari bulan Mac ini pada minggu hadapan, dan diharapkan sesi bersemuka ini memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang telah kita lalui di sepanjang PKP. Dan untuk itu sebenarnya pada dasarnya kita ingin berikan taklimat kepada semua ibu bapa pada 1 bulan Mac nanti, tapi berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan, kita terpaksa membatalkan taklimat yang telah kita war-warkan kerana bagi mematuhi SOP yang ketat yang telah ditetapkan untuk pembukaan sesi persekolahan bersemuka ini. Jadi untuk makluman semua ibu bapa dan juga murid-murid, semua sekolah di bawah kawalan KPM akan dibuka dengan pematuhan SOP yang ketat pada 1 hari bulan Mac 2021 bagi prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2. Manakala bagi tahun 3 hingga tahun 6, tahun 3, 4, 5 dan 6, sekolah secara bersemuka, pembukaan sekolah secara bersemuka akan bermula pada 8 hari bulan Mac 2021. Jadi selamat datang kepada semua. Dan untuk semua warga sekolah dan juga semua pekerja dan juga semua ibu bapa, semua anak-anak yang masuk ke sekolah adalah diwajibkan, dimestikan untuk memakai pelitup separuh muka semasa berada di dalam kawasan sekolah. Jadi diharapkan semua ibu bapa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Khususnya pihak sekolah, pihak bapa tahun 1, pihak ibu bapa tahun 1 tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Guru-guru akan mengiringi murid-murid dari pintu utama sekolah hingga ke bilik darjah. Jadi komunikasi awal ibu bapa dengan anak-anak perlu dilakukan. Jadi maknanya ibu bapa tidak dibenarkan untuk berada di dalam kawasan sekolah, hanya hantar anak-anak di luar kawasan sekolah bagi murid-murid tahun 1 dan juga tahun 2, dan guru-guru akan mengambil dari segi SOP masuk ke kawasan sekolah, guru-guru akan mengambil suhu badan dan akan mengiringi anak-anak kita ke dalam bilik kelas. Jadi itu yang telah kita tetapkan dan diharapkan ibu bapa dapat mematuhi peraturan ini. Dan untuk yang nak membuat order ataupun tempahan makanan, anak-anak selepas sahaja mengambil suhu badan bolehlah terus ke kantin untuk membuat tempahan makanan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, juga anak-anak, pihak sekolah kali ini telah menetapkan peraturan bahawa semua murid dan juga guru perlu makan ataupun membeli makanan di kantin sekolah. Jadi kita tak benarkan lagi anak-anak untuk membawa makanan daripada rumah ataupun membeli makanan daripada luar. Ini adalah satu SOP yang telah kita tetapkan supaya selain daripada membantu pihak kantin dalam menjalankan ekonomi ataupun dalam menguruskan perniagaan, kita juga berharap tidak berlaku keracunan makanan dan sebagainya. Itu yang kita telah tetapkan. Jadi diharapkan ibu bapa dan juga anak-anak murid faham bahawa anak-anak tidak dibenarkan untuk membawa makanan daripada rumah dan juga membeli makanan daripada luar dan membawa ke sekolah. Jadi pihak anak-anak perlu membeli makanan di kantin sekolah. Jadi kita akan uruskan tentang pembelian makanan di kantin.
Dan insyaAllah kita ada pengusaha kantin baru menggantikan pengusaha kantin yang lama yang telah tidak lagi mau menyambung kontraknya kerana masalah anak-anak yang dahulunya membeli makanan daripada luar dan juga membawa makanan daripada luar. Ini satu masalah yang boleh menjejaskan pendapatan bagi pengusaha kantin. Seterusnya, murid-murid dibenarkan pulang mengikut selang masa 30 minit mulai pukul 12 tengah hari bagi sekolah rendah. Jadi maknanya kita akan cuba susun kepulangan murid keluar daripada kawasan sekolah mengikut jangka masa yang tertentu yang kita tetapkan supaya ada penjarakan dari segi penjarakan sosial, dari segi pergerakan untuk keluar daripada kawasan sekolah. Begitu juga dengan kemasukan ke kawasan sekolah. Kita cuba susun dengan sebaiknya supaya SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi, terutama dari segi penjarakan dan sebagainya. Khususnya bagi semua guru sekolah rendah mesti hadir ke sekolah mulai 1 Mac 2021 kecuali guru-guru yang terlibat dengan periksaan SPM lah. Jadi semua guru dipastikan wajib hadir dan sila punch untuk kehadiran bagi permulaan sesi bersemuka ini. Sekolah tidak dibenarkan untuk melaksanakan perhimpunan ataupun taklimat pada hari pertama sekolahan mulai pada 1 Mac 2021 ini. Seperti yang saya maklumkan tadi, maknanya kita cuba cadangkan, pada mulanya kita cadangkan untuk mengadakan taklimat untuk prasekolah dan tahun 1 pada WAPA supaya untuk memudahkan kita dari segi kelancaran anak-anak kita, dari segi maklumat-maklumat yang akan disampaikan. Tapi oleh kerana masalah SOP ini, jadi kita terpaksa batalkan. Diharap ibu-bapa faham akan masalah yang kita hadapi. Jadi dengan ini saya menjalankan inisiatif bersama dengan Ustaz Suraidi untuk mengadakan rakaman taklimat ini supaya apa yang kita nak sampaikan, maklumat yang kita nak sampaikan kepada ibu-bapa ini dapat sama-sama difahami dan sama-sama diambil tindakan yang sebaiknya oleh semua ibu-bapa dan juga anak-anak kita. Seterusnya, SOP di kantin masih dikekalkan. Maknanya tidak dibenarkan guru-guru dan pelajar untuk makan di kantin. Makanan dijual atau penjualan makanan adalah secara berbungkus dan kita akan uruskan dengan pengusaha kantin untuk mengambil tempahan makanan dan juga membuat bungkusan tempahan dan diedarkan ke kelas-kelas masing-masing. Jadi yang itu kita telah berbincang dengan pihak kantin dan alhamdulillah tindakan yang sebaiknya akan dilaksanakan supaya segalanya dapat berjalan dengan lancar. Okey, untuk kelas, untuk kemasukan ke dalam kelas dan juga peraturan keluar masuk ke dalam kelas, kita telah meletakkan tanda-tanda laluan supaya memudahkan pelajar-pelajar kita untuk bergerak keluar dan masuk dalam kelas mengikut SOP. Dan untuk makluman semua, pada tahun ini tahun 1, 2 dan 3 berada di prasekolah 1, 2, 3 dan juga PPKN berada di bangunan bawah. Manakala ada perubahan sikit untuk dari segi struktur kelas pada tahun ini, di mana tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 akan berada di bangunan atas, di bangunan pejabat. Jadi untuk makluman semua anak-anak kita, tahun ini ada perubahan. Jadi kita pun telah meletakkan tanda-tanda arah untuk pergerakan masuk dan keluar ke kelas yang baru ni, terutama kelas 4, 5 dan 6. Sebab kelas 4, 5 dan 6 kita tak gunakan pada tahun yang sebelumnya. Jadi tahun ni kita cuba hidupkan semula kelas di atas dengan kita letakkan tahun 4, 5 dan 6 di kelas di atas di bangunan pejabat. Jadi kita tengok, kalau anak-anak datang tengok mungkin akan dapat satu perubahan lah dari segi keceriaan kelas dan sebagainya. Untuk makluman semua, kita telah mengadakan tahun ni pihak sekolah bersama dengan guru-guru semua telah memutuskan untuk kita mengadakan kelas bertema, di mana tema untuk kelas-kelas kita adalah tema kerjaya. Nanti anak-anak akan tengoklah kelas-kelas anak-anak dihiasi dengan informasi-informasi berkaitan dengan kerjaya-kerjaya yang ada bukan saja di negara kita, malahan di luar negara. Jadi ada yang kelas bertema ketenteraan, polis,
guru, ada yang ahli sukan dan sebagainya. Nanti kita akan tengok sama-sama bila kita dapat bersemuka nanti. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan penyuraian balik daripada sekolah. Maknanya rasanya kita tidak punya masalah sebab pelajar kita tidak ramai, dan bagi memastikan segalanya berjalan lancar penyuraian balik pada sekolah ini, saya mohon kerjasama daripada semua ibu bapa untuk membantu pihak sekolah bagi penyuraian kita ni dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Maknanya kita tidak pihak guru juga akan bantu untuk memastikan murid-murid kita pulang ke sekolah ni secara berperingkat. Okey, seterusnya berkaitan dengan isu bapa yang tidak mahu mengantar anak ke sekolah. Terdapat segelintir bapa yang tidak mahu mengantar anak ke sekolah kerana bimbang akan penyebaran penyakit COVID ini. Saya berharap pihak bapa perlu memahami bahawa sekolah sekarang ini dalam sesi bersemuka ini, dalam sesi persekolahan bagi tahun 2021 ini, semua pelajar adalah wajib hadir ke sekolah. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah perlu menghantar surat pengesahan sakit daripada pihak Jabatan Kesihatan dan mana-mana klinik ataupun hospital, dan juga membuat surat tunjuk sebab ketidakhadiran murid ke sekolah. Bagi memastikan pembukaan sekolah berjalan dengan lancar, ketetapan tarikh yang telah ditetapkan, jadi diminta pihak ibu bapa pihak sekolah tidak mengadakan sebarang kutipan daripada ibu bapa sepanjang kutipan yuran pada ibu bapa sepanjang minggu ini. Jadi minggu pertama ini, dan sebarang kutipan berkaitan dengan yuran persekolahan dan sebagainya, termasuklah juga PIBG, kita akan mula kutip pada minggu-minggu yang seterusnya. Jadi kita tidak akan kutip pada minggu pertama sesi persekolahan ini. Seterusnya bagi pengurusan murid waktu rehat, murid perlu mengambil makanan, perlu membersihkan bekas makanan, cuci tangan, sanitasi, dan perlu melalui laluan sahala yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pengurusan murid untuk waktu keluar kelas, dan juga pembersihan meja, kawalan giliran keluar kelas, dan juga penjarakan fizikal. Ini adalah penting semasa waktu rehat bagi memastikan segalanya seperti sedia kala. Maknanya sebelum dan selepas murid-murid makan dalam kelas, keadaan adalah teratur dan bersih. Jadi kita pastikan semuanya dalam keadaan yang terkawal ikut SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya bagi penerapan pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah dari segi kehadiran dan juga penyuraian, kita telah menetapkan untuk kita menggunakan modul 5, iaitu menunggu di dalam bilik darjah ikut sistem panggilan. Jadi maknanya guru-guru akan melepaskan murid keluar daripada kawasan sekolah, keluar daripada kelas mengikut giliran masing-masing. Jadi kita pastikan kerjasama daripada anak-anak semua, daripada murid-murid, untuk memastikan guru-guru memanggil dahulu anak-anak mengikut nama yang telah ditetapkan untuk keluar daripada kawasan kelas dan seterusnya daripada kawasan sekolah. Jadi kerjasama daripada anak-anak amatlah diharapkan. Okay, seterusnya item kesiapsiagaan sekolah rendah dan menengah mesti dipatuhi sepenuhnya, iaitu melaksanakan kepatuhan penjarakan sosial, melaksanakan penjarakan sosial di dalam bilik kelas dan bilik darjah, melaksanakan penjarakan sosial di dalam bilik guru, melaksanakan penjarakan sosial di kantin, di tandas, di kawasan-kawasan lain, dan juga di kawasan-kawasan pergerakan terarah dan sahala. Ini penting setiap kita perlu menjaga dari segi penjarakan mesti diutamakan. Khususnya menyediakan tanda-tanda penjarakan sosial kita dah tandakan dan pamerkan bahan bercetak berkaitan COVID-19. Juga pihak sekolah telah laksanakan dengan meletakkan bahan-bahan atau informasi berkaitan dengan COVID-19 di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Menyediakan satu bilik isolasi kita telah sediakan, di mana kita menyediakan bilik rawatan sebagai bilik isolasi kita. Seterusnya menyediakan jadual waktu pelbagaian mood di sekolah pun telah kita laksanakan dengan menggunakan
apa yang telah ditetapkan oleh sektor pembelajaran yang telah diputuskan oleh KPM berkaitan dengan jadual waktu. Juga semua perlu peka dengan apa arahan-arahan semasa daripada KPM dan juga JPN daripada semasa ke semasa. Sebarang penjelasan yang diperlukan oleh yang diperlukan oleh bapa mesti menghubungi pihak sekolah bagi sama-sama kita mendapatkan info yang terkini, dan penjelasan-penjelasan itu diharapkan dapat meredakan segala tekanan, segala kesangsian kita berkaitan dengan penyebaran COVID-19, dan diharapkan semua ibu bapa dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Dan saya bagi pihak Sekolah Kebangsaan Padang Kota mengalu-alukan kehadiran semua anak murid dan memohon secara sepenuhnya kerjasama daripada ibu bapa bagi membantu pihak sekolah melaksanakan SOP yang telah ditetapkan di sekolah, dan diharapkan tiada jangkitan kes yang berpunca daripada sekolah kita untuk sesi persekolahan ini, dan diharapkan semua pihak dapat memberikan kerjasama, baik bapa, pihak anak-anak, pihak guru-guru dan semua warga SK Padang Kota yang sekarang ini dikenali sebagai warga di kota, yang satu branding yang kita cuba war-warkan, satu rebranding, satu penjenamaan yang baru untuk SK Padang Kota, supaya diharapkan kita semua dapat mengikuti patuh dengan arahan dan SOP yang telah ditetapkan. Jadi untuk itu saya mengharapkan semua dapat memahami dan dapat mengikuti apa yang telah disampaikan, dan diharapkan semua dapat berjalan dengan lancar dan sebaiknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.